Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ini Dr. Muhammad Fadil selaku pengarah Kementerian Kampus UGM, Timbalan Kursus Kawan, Ketua Jawatan, Ketua Bahagian dan hadirin hadirat sekalian. Kalau kita melihat tajuk amal hidup dan fungsinya mengenai gaya hidup lestari. Jadi amal hidup, bagaimana kita nak lestarikan gaya hidup. Mungkin kalau kita tengok konsep amal tu, kalau kita faham amal tu benda yang proses untuk menghasilkan produk. Ini untuk amal hidup tu nanti kita dengar lah apa yang akan Dr. kongsikan ketika kita. Gaya hidup lestari, bagaimana kita nak, kalau lestari itu kalau diikut definisi dari Kamus Dewan katanya kekal, mengekalkan, meletakkan. Pelestarian tu maknanya usaha-usaha mengekang daripada berlakunya kemusnahan, kerosakan. Begitulah maksudnya lebih kurang. Jadi kalau kita gaya hidup lestari, bagaimana kita nak lestarikan gaya hidup? Gaya hidup bagaimana? Kalau gaya hidup sihat, maknanya kita nak kekalkan gaya hidup sihat. Walau-walau lah. Jadi dalam konsep green office ini ada kaitan. Jadi dalam kita melestarikan gaya hidup kita di dalam suasana kerja, di rumah dan sebagainya. Jadi mesti kita ada satu kaedah. Mungkin nanti amal itulah agaknya yang akan dikupaskan oleh doktor nanti. So, bagaimana kita nak lestarikan gaya hidup. Gaya hidup. Kalau di maaf ada gangguan nanti tak lestari ni. Okey. Saya tak nak, sebenarnya kita nak dengar doktor cakap, tapi saya cuba nak relate sikit saja. Kalau di sekolah Sunyu, sekolah Cina tu, bagaimana mereka mengekalkan atau melestarikan gaya hidup di suasana sekolah tu. Jadi polisi dia sampah tak boleh bawa masuk. Itu satu. Yang kedua, sampah yang dia bawa dekat sekolah tu dia bawa balik. Maknanya pelajar diminta untuk asah pensil dari rumah, siap-siap ke jabatan. Tapi kalau nak berlaku dengan nak asah pensil di dalam sekolah tu, serbuk ataupun sisa tu kena bawa balik. Bagaimana mereka menjaga suasana di sekolah itu. Tapi kalau di UTM ni, kalau kita tengok, satu orang kita ambil contoh, satu orang selai kertas satu hari. Dalam perpustakaan ni ada 200 staf. Kalau sisa kita buang begitu sahaja dalam sehari, bermakna 200 helai kita membuang sisa begitu. Tapi kalau kita lestarikan, maknanya setiap orang pergi kat mesin perincih yang ada kita sediakan tu, perincihkan satu. Jadi maknanya kita dah kumpulkan sisa tu dan boleh dijual. Dia tak jadi sisa yang terbuang begitu. Wallahu a'lam. Jadi untuk itu saya akhiri ucapan saya sebagai ala-aluan, dan lepas ini kita berdengarlah kongsian daripada yang berbahagia doktor. Mungkin banyak ilmu yang akan dikongsikan dengan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis seterusnya dengan ini menjemput tetamu kita yang berbahagia, Profesor Madya Engineer Dr. Muhammad Fadil bin Madin, untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Makmal Hidup dan Fungsinya Mengenai Gaya Hidup Lestari. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dengar tak? Dengar. Okey, terima kasih di atas perkenalan yang sebenarnya boleh diringkaskan lagi lah. Sebab saya ni orang baru sebenarnya. Jadi kita ada beberapa siri sebenarnya yang bersama-sama dengan KBJ. Jadi tujuan saya pada hari ini bukan nak bagi ceramah. Tujuan saya pada hari ini adalah nak mendengar ceramah anda, nak mendengar apa yang sebenarnya yang kita boleh kongsi bersama. Okey, tadi pada peringkat permulaan dia terlalu formal, dia terlalu rigid bagi orang yang memang terlalu otai lah sebenarnya bagi mendengar satu-satu ceramah lestari. Sebab semua orang boleh bercerita berkenaan dengan green, betul tak? Kalau saya jumpa makcik cleaner sekalipun yang mencuci di VZ, cuba tanya dia, makcik tu tahu tak pasal green? Dia kata tahu, dia kata.
Sebab rumah makcik hijau dia kata. Dia mesti tahu berkenaan dengan benda ni kan. So maksudnya dia tidak ada limit. Sesiapa saja boleh mengetahui. Okey. Jadi tajuk saya yang saya bagi tadi tu nampak dia begitu besar, tetapi dia sebenarnya kecil. Dan dia dekat di hati kita semua. Jadi itu sebab saya kata bukan nak pergi ceramah, tapi kita nak berkongsi. Sebagai satu contoh, kalau kita tengok dalam bilik ni, kita rasa lestari tak? Bilik ni, cuba tengok, perhatikan sekeliling kita. Hijau. Kursi hijau. Tak ada hijau, yang ni biru, hijau ke ni? Hijau sangat pekat kan? Formasilah hijau muda, sebab dia muda sikit kan? Hijau muda. Apa yang rasanya kita perlu ubah dari segi gaya hidup sihat? Contohlah, dalam bilik ni kita tak perlu buka lampu, betul tak? Kita boleh buka tingkap. Jadi saya minta mula-mula sekali kita nak mulakan makmal hidup kita dengan buka tingkap ni. Kecuali yang depan lah, supaya katil tak nampak. Jadi kita boleh tutup lampu. Itu yang pertama. Bolehlah nanti boleh teruskan kita buka bidai itu. Sebab dia sebenarnya kita Malaysia ni mempunyai banyak pancaran matahari yang sesuai vitamin E. Siapa yang suka kulit cantik dan sebagainya tu bukalah bidai. Sebab dia akan membantu model tersangkut tak, dia boleh dibuka. Kita boleh buka bidai dan kita boleh tutup lampu. Maksudnya letak langsung ini ya. Buka tak apa. Pusing je jangan tak boleh. Buka. Sikit lah kan. Itu kan. Boleh buka kat belakang tu. Boleh buka. Tak penting, muka saya tak penting. Nanti jangan ekor, jangan tutup. Belum lagi. Nanti berpeluh nanti. Kan? Kondisi ni dia akan nampak begitu dekat ini. Kan? Kenapa dia tak payah? Boleh tengok pemandangan cantik, pokok-pokok kan? Jerebu okey lah, tapi boleh nampak pemandangan. Kan, selama ini kita terkongkong oleh bangunan kan? Dengan kita punya sentuh geometri kita yang terlalu bersih. Hari ini kita nak berfikir di luar kotak. Nampak okey tak? Rasa macam berada di sebuah taman kan? Kita dekat ATM ni banyak taman. Kan? Macam-macam taman kita ada dekat sini, ada banyak air dan sebagainya. Jadi kita mesti menikmati. Jadi salah satu daripada usaha pelestarian kita adalah nak buat macam ini. Sebab nak kan supaya anda semua dekat di hati berkenaan dengan lestari. Very simple. Tak payah buat benda-benda yang pelik-pelik. Sebab saya naik je dekat tadi office, saya tengok banyak stiker ni. Jimatlah elektrik, penggunaan tenaga semua dan sebagainya kan. Cantik, indah di mata, tapi kita tak praktik. So makmal hidup ni sebenarnya adalah untuk kita praktikkan. Jadi yang kedua, cuba tengok dekat sini, dia punya suhu yang disetkan adalah 20 darjah. Patut sejuk kan? Kita tak perlu pun berada di Eskimo pada waktu sekarang, ataupun berada di kutub utara ataupun selatan. So sepatutnya kita boleh tukar. Berapa suhu yang kita nak? 24. So boleh tukar lah kita boleh dah start untuk mengamalkan gaya. Formasilah dah ada kat sini. Saya takut juga, risau juga ni pasal dia tahu pasal tenaga dan sebagainya kan. Cukup 24 cukup insyaAllah. Saya berada di Jepun, suhu yang ditetapkan adalah 28 26 darjah. Ada setengah office 28. Panas, tapi dia kena biasakan. Tapi kita kat sini 24, okey, just nice lah kan, dah boleh. So itulah yang kita nak cuba terapkan lah.
Jadi apa yang saya akan cuba ceritakan adalah pengalaman pengarah sebelum ini yang asalnya dulu memang banyak inisiatif yang telah dilaksanakan.